Environment Yang Berhormat Kelang. Terima kasih, Yang di-Ketua. Minta Menteri Kerja Raya menyatakan apakah perancangan untuk membantu membendung insiden lubang benam, sinkhole di kawasan-kawasan yang berisiko tinggi, khususnya di kawasan Kelang. Yang Berhormat Menteri Kerja Raya. Terima kasih Tuan Yang di-Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Kelang. Jadi Tuan Yang di-Ketua, untuk makluman ahli Yang Berhormat, insiden lubang berenam ataupun sinkhole berisiko berlaku di kawasan yang didasari oleh batuan batu kapur, manakala insiden tanah jerulus boleh berisiko di mana-mana kawasan yang mana ianya boleh berpunca dari pelbagai faktor sama ada semula jadi atau aktiviti manusia ataupun antropogenik. Secara amnya, kaedah geologi di kawasan Kelang terdiri daripada formasi gula yang merupakan endapan lautan berusia quaternar, terdiri daripada lumpung lautan ataupun marine clay yang perlu diberi perhatian khusus dalam reka bentuk geoteknik. Walau bagaimanapun, risiko kejadian lubang berenam ataupun sinkhole tidak timbul di kawasan Kelang, memandangkan kawasan ini tidak didasari oleh batu kapur. Oleh itu, potensi kejadian insiden tanah jelus di kawasan Kelang lazimnya adalah disebabkan oleh faktor bukan semula jadi seperti kebocoran pipe utility, masalah sistem peparitan, kegagalan terhadap struktur tanah, tambakan ataupun embankment yang bersifat setempat localized dan sebagainya. Kementerian Kerja Raya bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan jalan-jalan persekutuan di seluruh negara, termasuklah di laluan Persekutuan 5 FT5 yang terletak di dalam kawasan Parlimen Kelang. Bagi mengelakkan kejadian tanah jerulus disebabkan oleh kebocoran pipe utility, KKR telah mempunyai garis panduan prosedur pemasangan utility jalan persekutuan yang mana pemasangan utility di dalam rizab jalan persekutuan perlu mematuhi garis panduan dan keperluan teknikal yang telah disyaratkan oleh pihak JKR. Pemantauan dan penyelenggaraan secara berkala juga dibuat oleh syarikat konsesi yang telah dilantik oleh KKR bagi memastikan jalan dalam keadaan baik termasuk sistem peparitan. Dan Standard Operating Procedure SOP adalah termasuk melaporkan kerosakan sistem peparitan seterusnya tindakan pembaikan. Dalam masa yang sama, KKR juga akan bekerjasama dengan syarikat-syarikat utility yang berkaitan bagi memastikan keadaan jalan persekutuan yang diselenggarakan oleh JKR selesa dan selamat untuk digunakan oleh pengguna jalan raya. Jadi bagi projek-projek pembangunan infrastruktur baru adalah menjadi amalan JKR untuk melaksanakan kerja penyiasatan tapak yang menyeluruh bagi mengenal pasti struktur lapisan dan parameter tanah sebagai input dalam reka bentuk kerja. Jadi ada kerja-kerja geoteknik dan peparitan bagi mengelakkan kejadian tanah jerulus selepas projek siap. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Kelang. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang memberi penerangan yang begitu baik sekali. Saya lebih berminat apabila mendengar aktiviti manusia itu. Kejadian lubang benam seperti ini sepatutnya boleh dibendung sekiranya ada pemeriksaan dan perancangan lebih awal. Misalnya insiden seperti ini pernah berlaku di Jalan Kelang Banting, iaitu Jalan Persekutuan, pada 20 hari bulan Julai 2020. Disebabkan pembinaan LRT yang tidak diselia dan dirancang secara terperinci. Maka apakah tindakan yang diambil terhadap pegawai-pegawai atau jurutera penyeliahan daripada agensi-agensi kerajaan dan juga kepada pihak pemaju yang gagal untuk membendung kejadian lubang benam ini melalui pemeriksaan dan perancangan secara awal? Sebab memang kita rasa lega sebab tiada kematian, tapi namun begitu ada kerosakan kereta, banyak juga kereta yang pernah benam di situ. Dalam pada itu juga kita juga ada juga pihak menanyakan, adakah Kementerian Kerja Raya berniat untuk melakukan kajian geologi di kawasan Lembah Kelang untuk menetapkan tahap risiko insiden lubang benam
di sini untuk memberi pendedahan lebih awal kepada pihak berkuasa tempatan serta orang awam. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Ya, Tuan Yang Dipertua, kejadian lubang perdam seperti sepatutnya boleh dibendung melalui pemeriksaan dan perancangan lebih awal lah. Jadi untuk makluman yang berhormat, projek pembinaan transit aliran ringan 3 atau LRT ialah projek di bawah Pelan Pembangunan Rel Bandar URDP dan Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD Pelan subsidiari Pelan Induk Pengangkutan Awam Kereta Kuala Lumpur Lembah Kelang yang menjangkau 37 km LRT 3 menghubungi dari bandar utama ke Johan Setia di mana yang berlaku insiden itu. Jadi laluan LRT 3 di kawasan Kelang Banting ini melibatkan laluan jalan persetujuan di mana JKR sebagai agensi pelaksana untuk kerja penyelenggaraan di laluan tersebut. Walau bagaimanapun penyelenggaraan laluan tersebut telah diserahkan kepada pihak LRT 3 daripada pihak konsesi JKR bermula dari Jun 2018 merangkumi kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan berkala. Ya. Jadi secara amnya bagi kerja pembinaan LRT 3 ini pihak JKR telah mensyaratkan pihak LRT 3 untuk mematuhi garis panduan untuk memproses permohonan pembangunan tepi jalan persekutuan ATJ 32011 yang antara lain melibatkan kerja-kerja tanah dan mensyaratkan agar audit keselamatan jalan dilaksanakan serta laporan eksekutif penyelenggaraan rutin jalan perlu diserahkan kepada JKR secara bulanan. Jadi oleh yang demikian pematuhan kepada syarat-syarat pemajuan yang telah diberikan perlulah dilaksanakan dan jika pihak pemaju gagal arahan berhenti kerja boleh dikenakan. Dan jadi sebagaimana yang telah saya maklumkan dalam jawapan utama tadi jadi kejadian yang berlaku pada 20 Julai 2020 di projek LRT 3 Section GS10 di laluan persetujuan FT05 berdekatan simpang Jalan Johan Setia adalah insiden tanah jerlus dan bukan sinkhole. Saya tegaskan bukan sinkhole kerana kawasan Kelang tidak didasari oleh batu kapur, sebaliknya marine clay lah. Jadi pihak JKR telah mengeluarkan stop work order SWO kepada pihak LRT pada 20 Julai 2020 dan mengarahkan pihak LRT 3 agar melaksanakan Traffic Management Plan TMP penutupan dan pelancongan jalan bagi menjaga keselamatan pengguna jalan raya ketika itu. Jadi pihak LRT 3 telah melakukan perbaikan dan jalan telah dibuka sepenuhnya pada 30 Ogos 2020. Jadi bagi mengelakkan kejadian berulang, Tuan Yang Dipertua, pihak LRT telah menggantikan penggunaan mesin bore pile kepada mesin reverse circulation drilling RCD bagi mengurangkan beban terhadap tanah dan membuat pemantauan rapi melalui laporan harian tapak. Jadi ada sebahagian daripada jawapan itu tadi Tuan Yang Dipertua, susulan kejadian lubang benar yang berlaku ataupun dia bukan sinkhole saya jelaskan tadi, pihak LRT telah mengemukakan laporan siasatan kejadian dan mendapati kejadian tersebut berlaku disebabkan kegagalan struktur tanah di kawasan berkenaan. Pihak LRT 3 telah mencadangkan penambahbaikan kepada kaedah perbezaan semasa dan JKR Selangor telah memantau secara berkala tindakan pihak LRT 3. Jadi tiada siasatan ke atas mana-mana pegawai memandangkan isu kejadian lubang benam adalah disebabkan kegagalan struktur tanah di kawasan kejadian. Dan going forward, Yang Berhormat, JKR memang akan bersama dengan pihak-pihak yang lain yang berlaku yang telah dijawab pada MQT 1 tadi
yang berkaitan, sinkhole di mana-mana saja berlaku di negara kita, memang kita akan bersama dengan pihak lain untuk bagaimana kita boleh merangka dan membuat penambahbaikan kepada dasar dan prosedur-prosedur strategi untuk kita mengelakkan kejadian ataupun insiden kejadian begini berlaku. Sekurang-kurangnya kita dapatlah cuba mengelakkan. Mungkin kita tak ada kuasa untuk kata-kata menjaminkan dia tak berlaku. Itu kuasa besar lagi. Tapi sekurang-kurangnya kita dapatlah buat pemantauan siasatan kepada tapak terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Papar. Terima kasih